Salam 7 Syawal dari MHI Jumaat 28 April. Kekurangan bukanlah halangan bagi wanita OKU ini untuk menjadi seorang ahli perniagaan. Kenali Ira, gadis lembam berusia 29 tahun yang rajin menjual kuih raya melalui resepi yang dipelajari daripada arwah ibunya. Musim Dut Raya kini kembali. Apa yang ibu bapa patut lakukan untuk Dut Raya anak-anak mereka? Menyimpan atau berbelanja? Kupasannya dalam Soal Wang. Dan bersama Ikhwan Fatana menterjemahkan syukur pada Ilahi menerusi single terbarunya Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum. Salam 7 Syawal 1444 Hijrah. Temankan kami berdua pula pada hari ini. Selamat Hari Raya juga genap seminggu ya untuk kami bawakan kepada anda. Dan itu antara bingkisan apa yang menarik untuk kami kongsikan di Malaysia hari ini. Sofia, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Hanif. Akhirnya kita beraya juga ya. Hari ke-7. Semoga anda di rumah merasakan kemeriahan, kegairahan beraya itu masih diteruskan. Saya melihat tahun ini memang Raya Sakan ya. Dengan persalinan yang banyak baju raya dengan gambar-gambar yang dimuat di media sosial. Memang meriah, Alhamdulillah. Bagi anda yang berada bersama keluarga di kampung dan sebagainya, saya tahu ni agak berbeza sikit lah. Saya rasa kemeriahan walaupun di media sosial dapat dilihat dan dirasai. Itulah semangat Syawal kan. Hari kemenangan kita dan raya pun sebulan. Tapi dalam masa sama saya percaya ada yang masih lagi sedang berusaha untuk melengkapkan puasa 6 di bulan Syawal ini. Jadi semuanya diharap dipermudah dan lebih penting untuk kita sesama meraikan. Tapi dalam masa yang sama, dalam nak meraikan, maksudnya kami juga nak mengingatkanlah dalam keadaan cuaca pada ketika ini. Kita nak tinjau berkenaan dengan keadaan cuaca di beberapa kawasan dan juga bandar-bandar utama ini, kerana pada ketika ini telah pun dimaklumkan oleh pihak Met Malaysia bahawa keadaan panas dan juga kering berterusan ini dijangka sehingga ke bulan Ogos ya. Kalau kita lihat di sini, suhu yang ditunjukkan pada pagi ini sahaja menunjukkan antara takat ini 31 darjah Celsius, bermula dari 27 sehinggalah ke 33 darjah Celsius di pagi. Pagi ini saja. Jadi itu peringatan bagi anda semua, walaupun kita ada ialah persiapan kita, plan kita dan sebagainya. Ini antara cuaca yang perlu kita perlihatkanlah. Kalau bagi anak-anak kecil dan sebagainya, kita perbanyakkan mereka untuk minum air. Sedikit disiplin kita sebagai ibu bapa pun kena ingat juga, kerana ada beberapa kes sebelum ini yang kita dengarkan yang agak menyedihkan, membabitkan anak-anak kecil yang terkena stroke haba. Ini satu peringatan yang cukup penting walaupun kita dalam keadaan beraya. Betul. Dan lebih penting juga untuk kita tahu keadaan sendiri. Kita yang dewasa ni mungkin tahulah bila terkena simptom-simptomnya, pening kepala, rasa macam nak pitam apa semua. Tetapi yang kanak-kanak ni perlu sentiasa diperingatkan. Mungkin ialah ketika beraya, bermain aktif ketika kunjung-mengunjung itu dalam keadaan cuaca ini, kita perlu ingatkan bahawa untuk terus minum air, kena tanya mereka keadaan macam mana, okey ke tidak. Jangan dibiarkan saja semata-mata kerana ianya membabitkan keselamatan, kesihatan dan juga nyawa. Itu peringatan mesra daripada kami. Tapi dalam masa yang sama kita nak raikan juga terlebih dahulu berkaitan dengan berita gembira ini. Ini adalah berkaitan dengan pernikahan. Telah pun selamat diijab kabulkan penyanyi Aiman Tino yang sah bergelar suami kepada pasangannya Syarah Haifa dengan sekali lafaz dalam majlis akad nikah yang berlangsung di Dewan Astana di Bamboo Hills, Taman Bambu, Kuala Lumpur pada 5.41 petang semalam. Aiman Tino ni memang antara tetamu wajib kita ketika raya kan. Betul. Tapi tahun ni tak dapat datang kerana ialah melangsungkan pernikahannya. Tahniah kita ucapkan. Tahniah kita ucapkan. Betul. Bapaknya sibuk berniaga dan sebagainya ketika raya ini, tapi kita juga gembiralah melihat beliau masuki dunia perkahwinan di masa yang cukup diraikan ini. Dan bukan itu saja, kita juga ingin mewawarkan kepada anda semua ini yang terjadi semalam. Vokalis kumpulan Ekspedisi Mail menghembuskan nafas terakhir pada usia 55 tahun di Hospital Muar kira-kira jam 9.30 malam tadi. Berita pemanggilan Mail atau nama sebenarnya Syed Ismail Syed Ibrahim itu disahkan oleh anak perempuan Allahyarham Sharifah Irfatasha. Dan ini dimaklumkan semalam dan terus mendapat perhatian, dan kami di Malaysia hari ini bersama dengan segala tenaga kerja kru produksi menzahirkan salam takziah kepada Allahyarham bersama dengan keluarganya, dan semoga roh Allahyarham sentiasa dicuci rahmat. Dan setiap karyanya akan sentiasa diingati kepada kita semua. Okey, dan kita nak teruskan berkaitan dengan perkembangannya pada hari ini. Banyak sekali yang kami nak bawakan kepada anda. Ini semangat bulan Syawal. Daripada bulan Ramadan tempoh hari kita melihat kepada pelbagai usaha dan juga inisiatif untuk menjana pendapatan, untuk menggunakan platform media sosial, dan dalam masa yang sama ni untuk kita melihat kepada
walaupun ada kekurangan, kelainan, tetapi dalam sesama ianya bukanlah satu halangan. Betul. Adik ini yang berumur 29 tahun sebenarnya, tapi nampak sangat-sangat muda, Jahira ataupun lebih dikenali sebagai Ira, menjadi satu fenomena di media sosial pada satu ketika kerana memberikan satu inspirasi kepada kita semua. Walaupun punya kondisi yang berbeza dengan kita, tetapi semangat beliau untuk menunjukkan cara-cara untuk membuat kuih, buat make-up dengan penuh keyakinan, mencuit hati ramai. Dan bukan itu sahaja hubungannya dengan ayah. Yelah, dia kacau ayahnya juga ajak menari-nari kan. Dia pun pandai jual burger, tapi tak apalah, jom kita berkenalan terlebih dahulu dengan Ira Nazri. Walaupun kurang sempurna, namun bukanlah halangan bagi gadis berusia 29 tahun ini berusaha untuk menjadi seorang ahli perniagaan. Jahira Nazri atau mesra disapa sebagai Ira dilahirkan Lembam. Namun, didikan sempurna arwah ibunya terutama dalam bidang masakan dimanfaatkan Ira sepenuhnya untuk melangsungkan kehidupan. Walaupun sudah 8 tahun ibunya meninggal dunia, kuih cornflakes madu adalah hasil tunjuk ajar arwah ibunya yang diingati sehingga kini dan juga menjadi kegemaran Ira. Dengan zaman teknologi tanpa batasan, platform media sosial dijadikan medium untuk Ira menjual secara atas talian. Menerokai aplikasi TikTok pada tahun 2021 dengan berkongsi video cara solekan, siapa sangka kini pengikut Ira hampir mencecah 500,000 dan digunakan sebaiknya untuk melariskan perniagaan. Galakan yang diterima daripada bapanya Nazri Abdul Majid, 66 tahun, terhadap anak perempuan tunggalnya menguatkan lagi semangat Ira. Tidak peduli dengan komen negatif, biskut cornflakes madu Ira turut dibeli oleh selebriti tempatan yang menyokong usahanya. Saya cukup tertarik melihat ialah satu perwatakan Ira yang sangat ceria pada masa yang sama, semangat keusahawanan pun ada juga ya. Dengan sokongan ayahnya sendiri, saya rasa ini satu semangat yang boleh kita raikan hari inilah. Tak menjadi apa-apa halangan pun untuk kita berjaya. Tapi nanti kita nak minta ayahnya untuk kembali tunjuk sikit. Berjoget dengan kita tadi lah kan. Dan kami bawakan kedua-duanya bersama kita pada pagi ini. Kita nak perkenalkan Jahira Nazri. Ini usahawan kita. Superstar kita. Selamat pagi. Selamat Raya Ira. Selamat Raya. Ya, dan juga ayahnya berada di sisi Encik Nazri Abdul Majid. Selamat pagi. Selamat Raya Encik Nazri. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Sedondon, ini warna tema tahun ni ke? Ya, ini pun Ira punya idea dia. Oh, saya kenapa warna ni? Saya nak pakai kemeja biasa ya. Tapi itu pakai baju Melayu ada warna hijau. Cantik. Cantik ya, boleh lah. Kenal lah tu dengan Sofia. Kita sedondon bertiga. Warna Sedondon. favourite Ira ke? Suka. Okey. Cik Raya tahun ni macam mana? Meriah. Sekarang orang ramai kenal balik kampung ke apa semua macam wow Ira. Macam mana? Seronok lah. Dia kita raya tahun ni kurang mesra sikit lah, kurang sebab salah seorang abang dia masuk hospital malam raya tu sehingga sekarang. So kita punya perayaan tahun ni kurang ceria lah. Kurang sikit lah. Kita pun tak balik kampung, raya di rumah. Kalau tak keberatan kondisinya kenapa? Dia ada kencing manis. So kaki dia tu ada bengkak sikit dan ada luka menanah sikit. So tengah operasi lah tu. Jadi masih berjuang di hospital ya? Masih dia di hospital. Baik. Okay. Ira, tadi kita tengok Ira berniaga kompleks madu ya. Ada dibawa juga sampel dekat sini kan. Okey. Berapa jualan tahun ni Ira? Kecil ke? 300 balang. Tahun ni dia tak dapat dia 100 ke 150 balang. Compare dengan tahun 2021 itu 300 lebih. Balang dia. Mungkin tahun ni Betul. Banyak juga tu 300 balang. Ira buat sendiri ke? Semua? Mana belajar tu? Arwah mak punya resipi lah. Dia melihat pada arwah mak dia buat itu. Masa setiap perayaan arwah mak dia akan buat konflik. So akan bagilah dekat neighbor ada yang buat jualan sikit. Dia tengok duduk ya. Dia perhatikan saja. Dia perhati tu betul dia tu dia nak buat, mak dia atur ajarlah sikit-sikit kan. Tapi bila dah dia
kecimpung dalam perniagaan ini, dia buat sendiri dia lah. Wow. Kalau kita melihat kan laman media sosial Ira ni macam-macam ya. Kita melihat dia buat konten tentang buat kuih, make up pun boleh. Jual burger pun ada. Jadi memang Ira ni memang seorang yang memang suka mencuba perkara baru ya. Ya, memang betul lah. Dia bukan kata dia dari kecil tu dah lah juga. Dia melihat dari satu dia pasal dia sekolah pendidikan khas. So dalam sekolah pendidikan khas tu dia orang ada mengajar dia lah sikit. Saya masakan-masakan ni kan. So di samping tu pula bila dia balik rumah, dia tengok ibu dia masak. Itulah ibu dia pula pandai masak kan. Faham, betul. So bakar ibu dia tu ada dekat dia. Turun kepada dia lah. Dan kita sedang perhatikan ini cara bagaimana Ira menyediakan sambil-sambil buat kontennya jugalah kan nak tunjukkan kepada kita. Sebab kita pun tak pandai tau buat macam ni Ira. Ira boleh ke kita nak rasa sikit ni? Boleh tak apa nanti kakak Sofia bayar yang ni komplit ni satu balang ni. Ada banyak lagi balang kat rumah. Boleh? Bukakan tak awak? Boleh. Okay, Ira, susah tak buat kuih? Pada masa yang sama ialah pandai buat make up juga. Susah tak? Berapa lama masa dia ambil ni Ira? 2 jam lah. 2 jam? 2 jam. Untuk buat satu hidangan? Biasa dalamnya ada berapa banyak Ira? 35. 35? Banyaknya. 35 ke 40. Ya. Biasa orang bukan bagi 30 je Ira dalam satu balang. Ira bagi lebih Lagi spesifik kenapa? Okey. Kita rasa. Okey, biasanya yang buat Ira yang packagingnya Cik Nazri. Ya, adalah. Ayah kena tolong Tolong dia daripada mula sampai habis tu dia. Dia tak bagi kita kacau. Tak kacau. Tak kacau. Walaupun kita tahu apa dia punya sukatan dia semua kita tahu. Kadang kita tengok dia letih apa macam. Tapi ayah buat hari ni ayah bancuh ayah. Dia tak bagi? Tak bagi. Ayah cuma packing, lepas tu ada post-it pergi post-it. Itu ayah. Itu je ayah punya kerja. Ayah peranannya itu. Ayah punya peranan buat sedap-sedap. Tak boleh kacau nanti rasa dia lain je. Dia takut lain. Abang dia ada tolong tak? Abang dia adalah seorang pasal yang seorang tu duduk dengan sekali. Okey. Yang abang sulung dengan nombor 3 yang hospital tu dia orang dah duduk asing. So abang dia yang nombor 2 tu sekarang tolonglah. Kalau dia minta tolong tu pun tolong packing dia. Tak boleh tolong lain tu tak boleh. Okey, dan kita pun tengok Ira buat ini burger special ni. Letak telur ni. Ayah dia pun tolong juga ke kat kedai burger ni ke? Okey, yang burger ni yang dibeli moment dulu memang saya memang dulu berniaga burger daripada bujang itu memang burger. Lepas tu kita continue lah sampai arwah mak dia berada kita continue. Lepas tu masa buat konflik tu, yalah konflik ni dia cuma hari perayaan aja. So bila dah tak ada hari perayaan tu, bermula tahun sudah lah. Dia tak ada apa-apa dah, dia tak boring. Itu boring kau nak apa dah. Tu gerai burger ada kosong, tak buat apa di rumah. Kita buat burger lah. Dia punya idea juga. Kita dah berumur kan, nak berdiri lama. Tadi kau nak buat kau macam ni, dia tak perlu minta tolong abang lah. So nasib baik abang dia nombor 2 tu, tolong. Abang dia nombor 3 pun datangkan tolong. Itulah. Ira dah masuk ke berniaga? Tak penat ke? Dah. Buat kuih banyak-banyak, tak bagi orang tolong. Tu ada caramel, roti john. Caramel dia buat. Dah tapau ni. Caramel dia buat. Roti john abang dia nombor 2 buat. Ya, nak rasa boleh tak? Boleh. Nak swap boleh ke Ira? Tak. Manalah tahu kan dapat live. Dapat elok je. Okey, ini dibuat oleh Ira sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Madu dia memang banyak cukup madu, lah. Kan? Memang rasa dia kena letak banyak madu ya. Biasa kalau kita buat sendiri pun kita tak letak madu macam ni. Betul? Biasa masuk dapur buat kuih ke? Biasa. Biasa? Tahun lepas. Saya tanyakan untuk kalian. Okey, Ira. Ira paling rindu kuih arwah mak yang mana satu? Yang ni. Dapat sama, rasa sama tak? Dah. Tak bersatu. Berapa sama? Lain sikit lah. Apa yang paling awak ingat tentang arwah? Ingat lagi tak? Selain buat kuih. Masakan ibu dia lah. Dia memang miss lah masakan ibu. Dah berapa lama pemergiannya? 8 tahun lah. 8 tahun. Ketika itu Ira 21 tahun lah. Masa dia 21 tahun lah. Actually Ira ni dia berniaga ni. Mula sekali dia berniaga tu, dia berniaga cupcake. Cupcake. Dia boleh buat cupcake. Tapi yalah dia budak-budak macam ni kan, dia sementara masa time tu dia baru lepas sekolah, umur dia dalam lebih kurang
19-20 tu dia kira apa kata terumbang ambil lagi kan. Dia tak apa-apa lah. Dia sekejap nak, saja tak nak. Lepas tu bila dia tengok C dia pula kurang, dia tak buat dah. Okey. Lepas tu dia cuba lain pula. Dia buat cilibo. Oh, ya ke? Bagusnya. Dia buat cilibo. Oh, semua yang makanan-makanan. Dia buat cilibo. Cilibo tu arwah mak dia ajar juga. Wow. Okey. Mak dia ajar dia, dia buat cilibo. Tapi cilibo tu pula dia yang banyak order dekat dia sebelah utara. So kita dari sini nak pergi utara. Susah kalau nak postage susah sikit pasal dia barang beku kan. Oh, maksudnya kena hantar sendiri. Itu pula kita hantar ni. Lepas tu dia tu payahlah. Sukarlah juga. Lain lah. Itu yang bila dah masuk dalam TikTok tu, dia buat konflik pula. Jadi sambutan rakan-rakan di TikTok macam mana? Ramai-ramai yang suka, Ira? Semua bagi semangat lah. Bagi semangat kan. Wah. Bila buat make-up tu kat TikTok bagi nampak menari dengan ayah ada, buat kuih ada, Oh, ni yang make-up pun make-up, ada. ni yang make-up. Ni yang tu make-up. make-up. Memang nak jadi make-up artis ke? Memang minat make-up lah. Sini-sini aja. Dan untuk ketahuan semua, dia datang ke sini tadi dah bersiap ya. Make-up artist kita tak perlu touch up. Dia hanya macam tengok, dah siap, dah cantik. Inilah hasilnya. Berapa lama make-up macam ni, Ira? Sekejap aja. Sekejap je. 5 minit, 10 minit. Dah pro. Okey, Ira lepas ni kalau Ira nak buat bisnes lain, apa lagi Ira nak buat? Semua macam-macam dah buat ni. Apa lagi awak Apa lagi yang awak rasa nak buat? Tak tahu. Tak tahu lagi. Belum lagi? Boleh. Dia dalam planning dia nak tengah cari resipi daging burger tu. So dia nak buat macam Ramly patty burger, tu. buat patty burger tu. Dia nak jemput jenama dia Era burger. Uish. Itu dia dia nak tengah cari ingredient lah. Uish. Macam mana kan. Tapi aku Hebatnya. Dan ayahnya sangat tenang dalam bercerita setiap perancangan ini. Memang luar biasa kalian berdua ni. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Mungkin kita boleh ambil kesempatan ini sambil kita nak memberi inspirasi kepada yang menontonnya. Ini kan hari raya ni, kita bagi ucapan raya kepada semua yang menonton ya. Kita mula dengan Cik Nazri dulu, silakan. Dulu silakan, betul. Okey. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada pihak TV3 yang sudi mengambil menjemput kami berdua untuk sesi Malaysia hari ini. Dan di kesempatan ini saya dan Zairah serta keluarga memohon ampun dan maaf sekiranya ada sekilap bahasa kasar bahasa kepada seluruh kaum saudara saya dan juga semua sahabat-sahabat di luar sana. Ira pula satu pesanan ataupun nak cakap apa ke ayah? Ayah sayang, ayah jaga, support Ira. Ada tak nak cakap lah. Sikit lah Ira, sikit. I love you lah. TikTok nak follow apa? Ira Apa namanya? Ira Nazri Rawa. Iran. Ui. Nazri Rawa. Senang nak search, kita type je nama dia. Ira terus keluar. Okey, faham. Semoga sentiasa dicucuri rahmat, diberikan ialah banyak peluang untuk berniaga. Patah semangat Ira. Ira kuat macam ayah. Nanti dah ada daging burger tu beritahu kami. Kami main serang. Salah Kota Warisan. InsyaAllah. Kota Warisan. Sampai. Bertangan dengan surah Al-Hijrah. InsyaAllah. Mungkin hari Selasa ni kau baru start berniaga balik lah. Okey, baik. Nanti kami DM lah. Kami DM kat TikTok ya. InsyaAllah. Jangan buat scene je tau. Reply tau. Ingat nama abang. Okey. Terima kasih kita ucapkan kepada Zahira Nazri dan juga Cik Nazri Abdul Majid untuk masa Selamat Raya kita ucapkan. Terima kasih memberikan inspirasi untuk kita semualah kan. Apa cara pun kita boleh berniaga. Betul lah. Betul. Dalam setiap kelainan dan setiap kekurangan ini jangan jadikan alasan, ambil ia sebagai satu kelebihan seperti Ira dan juga bapanya dan ramai lagi mereka yang berada di luar sana. Banyak yang kita nak kongsikan selepas ni duit raya je. Duit raya anak. Duit raya anak. Kita uruskan. Bukan duit kita tau. Bukan duit kita. Jadi kita uruskan, kita akan bincang tentang soal wang bersama dengan Hanif Misal segalanya di Malaysia hari ini. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Banyak perkongsian kami nak bawakan. Tapi hari ini hari Jumaat. Ini maksud kita ada soal wang. Dan hari ini fokusnya di bulan Syawal ini, 7 Syawal dah seminggu dah ya, adalah berkenaan dengan pengurusan kewangan berkaitan dengan
duit raya anak-anak. Yang pertama tu bukan duit kita, tu duit anak-anak, hak mereka, milik mereka. Tapi macam mana nak uruskan sebagai ibu bapa yang peka dan juga cakna? Yalah, biasanya kita simpan, menabung, tapi masih lagi relevan atau tidak pada zaman dan juga era pada ketika ini dengan segala cabarannya. Jadi kita nak tanyakan kepada adik-adik ini, anak-anak kecil kita yang dapat duit raya ni, apa sebenarnya yang mereka nak lakukan dengan duit raya yang diterima ini? Jom kita dengarkan pendapat mereka. Duit raya Fajar ada 201. Fajar nak beli tudung. Lepas tu Fajar nak simpan beli buku. Kalau saya dapat duit raya, saya nak simpan untuk saya belajar nanti. Di masa hadapan, saya akan naik ke universiti. Okey, Api nak buat apa dengan duit banyak-banyak tu? Shopping. Okey, Shopee tu Api nak beli apa? Nak beli toys ke, jajan ke? Semua benda. Semua benda. Cari lagi kereta Ferrari. Okey, nak simpan tu Api nak simpan kat mana duit? Kat mana? Dekat bank nak ambil kad, nanti senang je. Cing, cing, cing. Ayam nenek ada 300. Lepas tu mak ayam nenek suruh simpan untuk beli coklat atau pergi jalan-jalan. Banyak dapat duit raya? Banyak, semua orang yang bagi. Okey, berapa? Aisyah kira tak berapa? 10, 9, 10. Wah, banyak. Okey. Banyak lah. Aisyah nak buat apa dengan duit banyak-banyak tu? Dengan beg mama lah. Nak simpan. Okey. Aisyah nak beli toys tak pakai duit raya? Nak. Saya nak beli mainan. Lagi? Saya nak beli baju. I can buy everything. Okay, let's go buy. Okay. Ya, memang semua nak beli macam-macam sebab duit yang dapat tu memang banyak sekali diberikan oleh orang dengan sampuraya yang pelbagai itu. Tapi itu pandangan kanak-kanak. Anak saya 5 tahun pun cakap duit raya ni dia nak beli jajan setiap hari. Itu sajalah dia kata, dia ada duit sendiri, belilah jajan. Tapi itu pandangan mereka. Tapi sebagai ibu bapa, kita nak dengarkan pula apa sebenarnya perancangan kita dengan duit raya anak-anak ini. Jom. Saya setiap tahun memang akan masukkan duit diorang dalam akaun bank. Saya akan buat akaun bank untuk diorang. Lepas tu duit tu akan gunalah bila masa diorang besar nanti untuk belajar ke untuk hal-hal yang penting. Rasanya memang kita tabung dulu dari tu, kumpul ataupun simpan kat akaun lah. Selebihnya kita akan tarik sikit untuk diorang lah. Contoh untuk beli apa yang dia nak, mainan ke kan, ataupun apa sajalah untuk dia. Sebab kita tak nak timbang semua, nak bagi dia rasa juga duit raya dia orang. Kalau diorang nak gunakan duit untuk beli keperluan diorang, lebih kepada macam nak beli mainan ke yang diorang nak lah kan, saya ada benarkan lah. Tapi dalam berapa persen je lah daripada duit raya yang diorang dapat tu. Selebihnya memang kita simpan untuk kegunaan diorang akan datang lah. Lebih kepada macam yang penting macam untuk sekolah ke, dan simpanan masa akan datang untuk tambah tabungan diorang lah. Ya, saya percaya itu memang pandangan dan juga perancangan daripada setiap ibu bapa berkaitan dengan bagaimana nak menguruskan wang perbelanjaan ataupun wang duit raya anak-anak yang diterima pada musim-musim perayaan ini. Sebab itulah kita bawakan pakar dan juga perunding kewangan Dr. Adam Zubir bersama dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat raya Doktor. Waalaikumsalam, selamat raya. Selamat raya juga. Kita ucapkan segak berbaju Melayu lagi di Syawal yang ke-7 ini. Doktor, kita melihat tadi Doktor, pandangan daripada kanak-kanaknya lah dan juga ibu bapanya lah. Secara teorinya memang itulah realitinya. Tapi yang sebaiknya perancangan untuk duit raya anak ini apa yang perlu dilakukan Doktor? Terima kasih atas soalan. Bagi saya, pendapat peribadi saya, macam saya pun ada anak. Betul. Alhamdulillah 3 orang. Betul. Apa yang saya buat adalah benda pertama sekali kita kena saya boleh pecahkan pada 3 fasa.
Fasa yang pertama adalah bila anak kita 6 tahun ke bawah. Okey. Kan? Daripada baby sampai umur 6 tahun. So apa yang saya biasanya buat, saya memang simpan duit tersebut 100% lah. Contohnya kalau raya time tu dapat RM200, RM200 saya terus simpan, tapi saya tak simpan ke dalam bank. Okey. Saya simpan ke tempat yang contohnya pelaburan berisiko rendah. Contoh macam tabung haji. Okey. Ataupun ASB misalnya. So tempat-tempat macam ni kenapa? Sebab dia beranak pinak. Setiap tahun kita akan dapat dividen and duit tu makin lama makin berkembang. Okey. So itu fasa yang pertama. 6 tahun yang ke bawah sebab mereka tak tahu apa fungsi duit itu. Kan? Tapi fasa yang kedua, sekarang ni pun saya ada anak pertama saya dah nak masuk fasa kedua. Saya dah nak masuk umur 7 tahun. 6 tahun yang seterusnya iaitu 7 sampai 12. Mereka nak, bagi saya kita kena latih mereka berbelanja. Sebab kalau tak nanti mereka hanya mengharapkan pada mak ayah saja. So apa yang saya buat, saya bagi mereka kebebasan. Tapi tak menggunakan semua duit tersebut. Mungkin 20 ke 30% sahaja. Bagi mereka, nah duit. So sekarang kita ada RM300. Apa yang saya nak buat? Contohnya RM100 kita belanja, belilah contohnya permainan dan sebagainya. Tapi lagi RM200 ni saya latih anak saya ni kita pergi simpan. Kita pergi laburkan duit ini. Tapi bukan saya yang laburkan, saya bawa mereka pergi ke bank. Bawa sekali involvekan mereka. Involvekan mereka di awal. Supaya mereka tahu erti simpan duit itu, ke mana duit itu pergi dan macam mana duit ni boleh berkembang. Saya akan tunjukkan kepada mereka, ni duit yang kita dah simpan dulu. Sekarang dah jadi RM500, dah jadi RM600. So benda ni membuat ataupun memberi pendedahan awal kepada anak-anak kita ini. Dan anak-anak kita ni menerapkan minat terhadap pelaburan dan simpanan. Bagi saya itu sangat-sangat penting lah. Kadang-kadang kita mak ayah kita simpan, anak-anak kita tak tahu duit ke mana. Kan. Itu aja macam dapat banyak sampul. Tapi tiba-tiba kenapa tinggal sikit je kan? Faham. So kita itu apa yang saya buat lah. Fasa yang kedua. Dan fasa yang ketiga, fasa ketiga ni agak mencabar sedikit. 6 tahun yang seterusnya iaitu daripada umur 13 tahun sampai umur 18 tahun. Sekolah menengah lah. Sekolah menengah. So sekolah menengah ni pun benda yang sama sebab kita dah latih mereka simpan daripada umur 7 tahun. Bila kita masuk umur remaja ini, mereka ada kemahuan yang lebih sedikit. Betul. Jadi mungkin peratusan itu lebih sedikit untuk mereka. Tetapi saya syorkan jangan lebih 50%. Daripada yang terkumpul yang terkumpul. Misalnya mereka kumpulkan duit RM300, 150 kita latih mereka, suruh mereka simpan, suruh mereka melaburkan duit tersebut. Lagi 150 ni untuk mereka berbelanja. Kenapa tidak perlu melebihi 50% tu, Doktor? Kenapa? Sebab apabila mereka besar nanti mereka tahu supaya bila mereka dah besar, mereka dah masuk alam pekerjaan misalnya ataupun alam universiti, mereka dah biasa untuk menyimpan. Setiap kali mereka dapat apa saja hasil, contohnya buat part-time business, kan, jual kerepek ke, buat bisnes-bisnes kecilan, mereka akan agihkan siap-siap. 50% simpan sebab benda ni dah dilatih daripada kecil. Saya hanya belanja lagi 50%. So benda ni bagi saya akan memudahkan untuk anak-anak kita nanti memasuki alam pekerjaan kelak nanti. Okey, Doktor, itu satu perancangan yang baik. Saya kira ianya merangkumi kepada semua fasa anak-anak kita ni sebab mereka akan melalui fasa tersebut lah. Dan kita sebagai ibu bapa pun akan melalui fasa itu. Mungkin kita masih lagi di fasa pertama, nanti dah fasa kedua nak buat macam mana. Sebab kadang-kadang bila dah fasa ketiga ni terutamanya yang mencabar tu, kita akan cakap tak apalah, itu duit kau buat apa yang patut kan, dah besar takkan kita nak ni lagi kan. Tak boleh sebenarnya 50% masih lagi perlu dalam simpanan. Tapi Doktor, kita melihat kepada keadaan sekarang. Secara teorinya itu memang sangat cantik planning apa yang Doktor cakap tu. Tapi realiti sekarang ini dengan anak-anak semakin di era maju, moden, mereka pun ada media sosial, tengok ni boleh beli ni. Ini bajet macam ni macam ni. Tapi kita pun sebagai ibu bapa pun melihat kepada keadaan ekonomi yang sangat mencabar pada ketika ini dan kita nampak cash flow itu. Ini pun duit itu masuk kan di musim perayaan ini. Pelaburan, simpanan ataupun perlu digunakan dalam masa sekarang ini dengan duit yang diterima itu, macam mana kita ingin membahagikan ataupun menggunakan sebaik-baiknya mengikut keadaan ini, Doktor? Untuk siapa? Untuk anak ke untuk ibu bapa? Mungkin untuk keluarga dalam masa yang sama. Mungkin satu keluarga kita tanggung sama-sama, kita tak tahu. Bagi saya, sebab saya Alhamdulillah datang daripada keluarga masa saya dulu membesar. Saya dibesarkan dalam keluarga di mana duit raya anak memang untuk anak, bukan untuk kita. Betul. Sebab saya pun tahu juga ada setengah ibu bapa yang duit anak tu duit dia. Betul. Sebab saya nampak benda ni mungkin kita tak nampak daripada segi jangka masa pendeknya, tapi jangka masa panjang ni tu sangat-sangat memberi implikasi kepada anak kita nanti. Sebab kos
kehidupan makin lama makin tinggi. Betul? So anak kita yang kecil, contohnya anak saya yang bongsu baru 9 bulan. Alhamdulillah kan, baru saja. Tapi kalau kita tengok anak saya ni bila 20 tahun akan datang, adakah situasinya sama seperti hari ini? Contohnya nasi lemak sekarang ni pun dah RM5 misalnya ataupun RM10. Mungkin di masa akan datang nasi lemak akan jadi lebih mahal, kan? So kalau kita tak menabung daripada sekarang ini, implikasinya itu jangka masa panjang nanti, masa depan anak-anak kita nanti, kita tak tahu apa akan jadi kepada mereka. Dari segi kalau mereka nak sambung belajar misalnya, ataupun mereka nak memulakan kehidupan mereka. Mungkin mereka terpaksa berhutang di usia yang muda. Sebab sekarang ni kalau kita tengok statistik sekalipun, banyak orang-orang muda yang jatuh bankrupt di awal usia. Semuda 18 tahun, 19 tahun dan 20 tahun. So benda ni sangat-sangat bahaya kalau kita tak terapkan nilai untuk simpanan daripada awal dan untuk ataupun kita nak menyediakan masa depan yang lebih cerah untuk anak-anak kita. So saya berpendapat sebegitu rupalah. So dan alhamdulillah benda ni saya sambungkan kepada anak-anak saya. Anak saya 9 bulan tu pun saya dah buka 2 tabung. Bagi saya 2 tabung yang wajib lah, iaitu tabung haji. Sebab sekarang ni kalau kita nak tanya tu jauh lagi. Haji tu 100 tahun jugalah kan. Betul. So tabung haji memang saya buka. Dan yang kedua ASB. Saya tak ada buka bank simpanan untuk anak. Sebab bagi saya tak perlu lagi. So apa yang saya buat, duit-duit itu semua saya terus laburkan, terus letak dekat tabung haji dan juga ASB. Tapi kalau mereka yang memang betul-betul mungkin terdesak ataupun memang memerlukan duit tersebut, bagi saya sekurang-kurangnya letaklah 50% untuk tabung anak. Tetap masih lagi dengan 50%. Masih lagi 50%. Sebab kalau 50% kita boleh agihkan di usia yang muda dan kita buat setiap tahun, duit tersebut akan beranak pinak, akan jadi banyak. Ketika mana kita memerlukan duit tersebut, contohnya nak menghantar anak kita belajar di kemudian hari nanti. Kalau tak boleh 50%, berapa yang perlu? Berapa yang boleh? Tapi yang pasti kena mula. Sebab saya tak nak orang ataupun orang yang menonton tak buat langsung. Contohnya duit anak tu dapat let's say 200-300 terus masuk dalam poket sendiri. Bagi saya benda ni bahaya sebab benda ni akan menjadi satu tabiat. Anak kita itu memang tidak akan ada simpanan di usia tua nanti, umur 18 tahun ataupun 19 tahun. Dan ketika itulah kita barulah nak fikir macam mana nak taja anak kita untuk belajar dan sebagainya dan terpaksa buat hutang. Dan bila kita buat hutang, dan benda ni akan anak kita tidak akan mempunyai masa depan yang cerah. Start dia dah ada hutang. So itu yang maksud saya lah. Implikasinya akan bertambahlah. Implikasinya jangka masa panjang. Sebab tadi kita tengok dekat dalam video yang ditunjukkan tadi, banyak budak-budak kecil, budak-budak 5 tahun, saya nak beli semua, saya nak beli Ferrari. Macam anak saya. Anak saya 6 tahun, 3 tahun sama juga. Nak beli apa? Beli dinosaur lah kan. Mereka tak faham lagi erti duit tersebut. Tapi apa yang saya buat, saya bawa anak saya semalam. Memang betul-betul semalam saya pergi kepada bank, saya suruh mereka letak duit tersebut. Dan saya tunjuk kat dia, duit dah masuk. Dan dia tengok, dia syok tengok, duit dah masuk. Ini simpanan mereka. Mereka dah ada satu figure itu sendiri kan. Dan itu antara cara untuk mendidiklah menentu buluh biar dari rebungnya. Tapi doktor, kita melihat kepada realiti sekarang. Sekiranya kita faham memang hukumnya haram untuk kita mengambil hak anak-anak ini, duit raya adalah hak anak-anak, tapi dalam masa yang sama ada sahaja caranya, sebabnya akan dilakukan. Ini kita akan ambil ini untuk perbelanjaan sekolah anak-anak. Kita akan ambil ini untuk keperluan barangan anak-anak, ialah yang mana yang memerlukan. Tapi tetap mungkin formulanya masih lagi perlu dikira, berapa yang perlu disimpan. Yang penting perancangan kita, doktor, begitu? Saya masih lagi kekal dengan 50%. Sebab kadang-kadang orang dia sebab tu bergantung kepada keperluan. Kalau saya tak tetapkan 50%, orang akan cakap, kalau macam tu 10% boleh tak? Kan? Kalau tanya saya, 10% kalau itu yang kita mampu, contohnya lagi 90%, memang betul lah kita bukannya guna untuk pergi berbeli ataupun bershopping, tapi kita beli untuk keperluan anak. Seperti apa yang Hanif dah cakap, memang kalau kita menggunakan duit raya anak ni haram, kan? Tapi bagi saya kita kena juga simpan ataupun kita kena terapkan juga tabiat menyimpan. Kita kena pastikan anak kita tahu yang duit ini kita simpan untuk masa depan nanti, untuk pembelajaran nanti, untuk pergi universiti. Ada seorang adik tadi cakap nak pergi universiti. Memang sangat-sangat hebatlah. So benda ni kita kena juga terapkan. Sebab kalau kita tak terapkan sekarang ini, nanti masa mereka jadi dewasa nanti amat sukar.
Sebab seperti apa yang Hanif cakap, menetul buluh biarlah dari rebungnya. Betul. Sebab benda ni, apa yang saya nampak sekarang ni, sebagai seorang perancang kewangan, penasihat kewangan, kita berjumpa dengan ramai orang di luar sana. Apa yang berlaku adalah mereka tak ada simpanan pun. Umur 30 tahun, dah bekerja 5 tahun misalnya, tetapi tidak ada simpanan langsung. Simpanan tidak ada, pelaburan tidak ada. Mereka hidup, orang kata apa? Makan gaji. Kas pagi makan pagi. Yes, betul. Sampai ke sudah. Sampailah mereka berjumpa dengan saya dan saya cakap, tak boleh nak buat macam ni. Kita kena sekurang-kurangnya agihkan 10% untuk simpanan. Tapi benda ni macam bagi mereka satu benda yang sangat-sangat pelik. Sebab mereka tak diajar benda ni di sekolah. Sekolah tidak mengajar ataupun tidak melatih anak-anak kita. Ada silibus untuk mengajar menyimpan, tetapi benda ni kena bermula daripada keluarga lagi. Daripada kita sebagai seorang bapa, seorang ibu, kita kena tunjukkan kepada mereka teladan. Teladan yang baik supaya mereka boleh membina tabiat ini di awal muda. Dan sekarang ini bermula dari rumah lah. Itu yang perlu dipraktikkan. Itu yang saya buat sekarang untuk anak-anak saya. Baik, dan kita harap ini juga boleh menjadi amalan yang baik kepada semua yang menonton kami di Malaysia ini pada pagi ini. Doktor, terima kasih banyak dengan satu konsep formula yang sangat baik saya kira tadi dengan 3 fasa anak-anak itu. Maklumlah doktor sendiri pun merasa sekarang ni fasa pertama nak fasa kedua kan, sehinggalah ke fasa ketiga nanti. Doktor, terima kasih. Mungkin ada ucapan rayanya yang ingin diberikan, silakan kepada yang menonton. Okey, so pertama kali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak TV3 kerana menjemput saya untuk berkongsi tentang tips duit raya anak. Sebab benda ni memang ramai juga orang yang bertanyakan kepada saya dan insya-Allah boleh dikongsikan kepada mereka yang menonton ataupun kepada ahli keluarga di luar sana. Dan akhir kata saya nak ucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin kalau saya ada tersilap kan kepada siapa saja di luar sana. Dan itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Dr. Adam Zubair, Perunding Kewangan bersama kita berbicara berkenaan dengan duit raya anak. Itu diharap dapat memberi manfaat kepada semua yang menonton pada pagi ini. Baru Syawal ke-7 masih lagi menerima duit raya itu, tapi dalam sama untuk menyimpan, melabur dan membelanjakan dengan sebaik-baiknya. Itu harapan kami. Dan sekarang kita nak kongsikan ini soal wang dan kita nak bawakan kepada anda kadar tukaran mata wang asing yang membabitkan ringgit Malaysia. Ini perkongsiannya di ringgit kita dah, ialah mungkin ramai nak keluar kan. $1 USD kadar tukarannya kepada 446 dan juga $1 Singapura 334 untuk ringgit Malaysia, ₹100 Indonesia 0.030, 100 baht Thai 13.07 ringgit Malaysia dan juga 100 won Korea 0.33. Ini kadar tukaran mata wang asing pada tarikh ini setakat 28 April 2023. Jadi diharap bermanfaat untuk semua dan kita nak berhenti seketika. Selepas ini ada satu pertaruhan terbaru daripada Ikhwan Fatana. Alhamdulillah akan kami bawakan di Malaysia hari ini. Jangan ke mana. Saya adalah Hafiz bin Muhammad Sukri dan isteri dan puteri kami Adila Kumaira ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh ahli keluarga kami, rakan-rakan serta yang mengenali kami dari kami United States, Arizona. Bye. Okay. Hi, we're Malaysian students in the UK, missing home. I would like to say Selamat Hari Raya from London to you. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Kami dari Map London mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami Darjah Perubatan USM Kelly India ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami pelajar-pelajar Masters di London School of Economics yang jauh di perantauan namun dekat diingatan ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. #London. Saya Walid. Saya Nik Suhaila. Saya Zakwan. Saya Amira. Saya Afiq. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Untuk keluarga di Kelantan, juga di Kuala Lumpur dan sewaktu dengannya. Ikhlas dari London.
yang paling disenangi ilahi, menghakis gelisah dan risau yang terbuku di hati. Bertenanglah jiwa, semua miliknya. Alhamdulillah, segala puji hanya padamu Allah. Bersyukur pemberian darimu Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, di atas kemudahan darimu Allah. Akan aku berserah padamu Allah. Alhamdulillah. Jadikan aku hamba yang bersungguh dalam mencari cahaya tak berpenghujung. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikuan Fatana. Ya, Singa terbarunya Alhamdulillah. Betul. Sedap ya. Alhamdulillah, syukur. Syukur. Bismillah, kemudian Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dia. Betul. Ikuan mungkin boleh kongsikan berkenaan dengan macam mana Alhamdulillah. Alhamdulillah ni terhasil sebab saya melihat suasana keadaan sekeliling dan juga diri saya sendirilah. Sebab saya sampai satu kefahaman yang saya ingatkan saya dah faham tentang makna syukur kan. Lepas tu saya diberikan beberapa ujian dan bila saya dapat ujian tu baru saya sedar yang sebenarnya dalam apa juga keadaan kita, situasi kita, tak kisah kita rezeki banyak ke rezeki kurang ke, kita tetap kena bersyukur. Sebab apa saja perjalanan itu adalah hadiah daripada Tuhan dan anugerah daripada Tuhan. Jadi bila kita nak kehidupan kita lebih mudah dan lebih lancar, kita kena bersyukur dulu. Baru kita akan dapat apa yang kita inginkan. Ikan ramai sebenarnya yang mengatakan kita cuba untuk menguatkan diri, tapi sebenarnya hakikat di dalam orang tak tahu kan. Betul. Jadi bagaimana macam Ikhwan sendiri melalui beberapa menempuhi cabaran dan sebagainya, boleh melihat sisi sudut positif dan menghasilkan satu karya yang membuatkan orang lain kuat juga seperti awak? Sebab saya rasa kehidupan kita, kita beruntung sebab kita ada agama, kita ada Tuhan, kita ada Allah. Jadi kekuatan kita tu ada pada agama. Jadi saya cuba untuk memotivasikan orang sekeliling dan juga masyarakat lah apa yang saya lalui, dan saya rasa itu adalah satu titik permulaan untuk saya lebih faham tentang kehidupan dunia. Sebab saya lebih rasa bahagia. Saya rasa macam kehidupan ni sebenarnya okey je. Kita je rasa macam okey, aku nak orang nak macam ni lah. Ada kedudukan orang sebab saya suka memaparkan keadaan yang walaupun kita ada berbeza pekerjaan, berbeza status, tapi sedarlah yang masing-masing ada kelebihan dan kenikmatan masing-masing. Jangan ada orang suka tengok orang tu pakai kereta, kita naik motor je. Orang lagi kita kata naik motor lagi senang. Betul. Jalan tak jam. Cepat sampai. Jadi orang hanya nampak keluhan saja. Kurang kepada bersyukur. Jadi itu konsep yang saya bawakan dalam lagu. Persepsi kita. Persepsi kita. Kita hidup dalam satu persepsi yang kadang-kadang kita negatif terhadap diri kita sendiri. Dan itu yang berlaku pada diri saya. Saya selalu memikirkan apa yang akan datang. Saya ada satu pemikiran yang sebegitu. Jadi kan kita akan risaukan benda yang belum pasti. Risau belum jadi kita dah fikir dah macam aku rasa aku akan macam ni. Aku rasa jadi kita selalu kononnya kita buat pelan tindakan supaya tak kena benda tu, tapi akhirnya kita kena juga. Betul. Jadi baru kita sedar yang sebenarnya kita tak perlu pun fikir ke arah tu, kita fikir hari ni. Yang kita nikmati kehidupan pada hari ni. Betul. Saya sangat setujulah Ikhwan. Dan tapi dalam masa yang sama, kalau sedar atau tidak, perasaan tidak, kita ni semua satu era yang sama saya kira kan. Betul. Ikhwan muda sikitlah. Era yang suka kan. Era yang sama, betul. Era yang sama. Okey.
Okey, tengok tadi lahir tahun bila. Oh, okey, kita geng. Kita geng. Tapi maksud kita ni dibesarkan dengan lagu-lagu berunsur keagamaan, ketuhanan yang apabila kita nyanyi lagu itu, kita akan melafazkan kata-kata tersebut. Itu mungkin antara harapan awak juga, dan alhamdulillah ni semua orang akan sebut alhamdulillah bila nyanyikan lagu awak. Betul. Itu saya punya target lah dan sasaran saya. Saya mengharapkan sebab saya dapat feedback yang lagu-lagu saya ni dimainkan dalam sekolah dan juga pusat-pusat motivasi. Jadi saya rasa macam okey, saya perlu lebih banyakkan lagu yang berbeza konsep tapi mesej dia adalah mesej kerohanian, tapi dengan satu konsep yang santai. Sebab saya nak sedikit pembaharuan lah, sebab saya rasa konsep muzik ketuhanan dan juga nasyid ni dia dah ada konsep tertentu. Betul. Jadi saya cuba bawakan satu ke arah sedikit pop supaya orang rasa dia dengar lagu mainstream lebih kurang sama je yang dia dengar lagu kerohanian. Itu yang saya cuba bawakan. Tak salah pun. Cuma saya nak bawakan untuk di sisi orang rasa macam okey, lagu ni bukanlah kita boleh dengar ketika kita nak. Dia tak berat. Dia tak berat. Kita boleh dengar masa jogging. Faham tak? Setuju. Jogging nak pasal lagunya. Pasal tolong. Sambil tu boleh. Dia rasa bersyukurlah boleh lari tak berhenti kan. Dia ni lari dahsyat. Tak berhenti. Kau awak pasang. Susah nak kejar. Susah nak kejar. Baik. Faham. Satu pesanan untuk mereka yang mendengari lagu awak hari ini dan rasa kita ada satu yang perlu dihargai. Kita bersyukur. Alhamdulillah apa yang disampaikan untuk mereka semua yang beraya ketika ini. Okey, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua, dan juga nikmatilah Hari Raya ini dari sudut pandang yang berbezalah. Jangan hanya pandang dari sudut material, pandang kepada kenikmatan yang kita dah melalui fasa Ramadan yang sangat menguji kita punya keimanan, kita punya keadaan dari sudut kewangan dan sebagainya, tapi kita dapat menempuhi Ramadan dan kita dapat bertemu dengan Syawal. Dan kita harapkan kemenangan yang kita raikan Syawal ni, kita dapat bertemu semula dengan Ramadan akan datang dan kita akan dapat sambut sekali lagi kemenangan Syawal yang akan datang. InsyaAllah. Itulah kitaran yang kita inginkan. Puan, terima kasih. Semoga berjaya. Ikut naikkan semangat saya hari ini. Macam bagus saya Ikut. Ni balik terus jogging ni. Terus jogging. Cantik. Alhamdulillah kat telinga. Dapat motivasi pagi ni. Okay, doakan semoga terus berjaya berdakwah dalam lagu-lagunya. Hebat. Selamat Raya. Selamat Raya. Selamat Raya Kuan, dan banyak lagi kami nak kongsikan. Terus dengan kami di Malaysia hari ini. Jangan ke mana. Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini, Hanif dan juga Sofia, dan kita akan melihat apa yang tertera di akhbar hari ini. Kita mulakan dulu di NST. Ini antara yang terjadi di Sudan konfliknya. Difficult and dangerous evacuation, stray bullets, an overland journey across hostile territory and ambassadors tense encounter with militant forces. Kita difahamkan 30 rakyat Malaysia telah pun diselamatkan pada ketika ini, dan di halaman 2 dan 3 dikatakan 30 rakyat Malaysia akan pulang ke Kuala Lumpur hari ini. Kalau melihat gambar-gambaran di sini agak getir ya. Dan alhamdulillah mereka dapat diselamatkan, tetapi situasi di Sudan masih sangat tegang dan membahayakan bagi mereka semua. Dan setiap hari memang kita baca berkaitan dengan perkembangan tersebut, dan terutamanya berkaitan dengan perkembangan rakyat Malaysia, dan ini yang telah pun dikeluarkan oleh pihak Wisma Putra. Dan seterusnya kami nak kongsikan kepada anda di utusan Malaysia. Ini satu perkara yang membimbangkan juga, perlu difahamkan. 269,332 murid tidak mampu untuk kuasai 3M. 3M tersebut adalah kemahiran untuk membaca, mengira dan juga menulis. Ini telah pun dimaklumkan di Dewan Negara oleh Kementerian Pendidikan, di mana 6.03% atau 117,656 daripada keseluruhan 1,948,975 murid sekolah rendah di seluruh negara belum menguasai tahap penguasaan minimum, iaitu TP1 dan juga TP2 bagi mata pelajaran bahasa Melayu. Itu sangat-sangat membimbangkan, dan kecaknaan terhadap semua daripada kita lah berkaitan dengan perkara ini perlu diperluaskan. Dan di Harian Metro di muka surat 12 saya teruskan, ini berkaitan dengan apa yang kita bincangkan tadi, iaitu jangan ambil mudah
pada strok haba. Telah pun dimaklumkan oleh Dr. Nick Rosmawati bahawa strok haba tidak wajar dipandang ringan kerana ia boleh mendatangkan komplikasi serius dan kesan jangka pendek akibat daripada pendedahan mengejut kepada cuaca yang panas. Betul, kita faham semua nak keluar pada ketika ini kan? Betul. Tapi dalam masa yang sama perlu sentiasa tengok pada keadaan. Jangan nak keluar semata-mata sahaja. Ya, mungkin kita ada satu penjadualan lah untuk minum air ke, memastikan anak kita fully hydrated. Hidrasi itu sangat-sangat penting bagi anak kita ni. Memang sukar nak dikawal kalau anak ramai, tetapi disiplin ibu bapa dan juga anak-anak perlu diterapkan, insyaAllah. Buat timer lah kat telefon. Betul, buat alarm ke apa. Ini untuk keselamatan mereka kan. Okey, kita juga dibawakan untuk anda semua bagi peminat-peminat dan penonton Women Talk. Gen Z kini dikatakan lebih ekspresif di tempat kerja, work-life balance dan quitting antara istilah yang banyak diperkatakan hari ini. Nantikan perbincangan menarik dengan topik Nurturing Gen Z in the Workplace dalam Women Talk, kini bersiaran untuk musim ketiga, menampilkan host Deborah Henry dan juga Zoraya Vadilo Sabtu ini 5 petang hanya di TV3. Ya, betul. Dan stream secara langsung ditonton dan esok kami akan kembali bersiaran dengan isu yang sangat menarik, bukan isu sangatlah, iaitu menu di Hari Raya. Member tersenyum tadi bila dengar ada kambing golek. Menu raya di rumah terbuka. Awak tersenyum tadi. Kambing tergolek. Meriah awak esok. Macam manalah golek tu kambing nanti. Belajar dulu tau, bawa makan. Jangan baik. makan je kerja. Macam dari hari ini saya akan belajar. Okey, jumpa lagi. Semoga bermanfaat semuanya. Senyum selalu. Assalamualaikum. Hari Raya.